السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وأحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، ونعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسوء الأسقام وجميع الأمراض والوباء والبلاء ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, dan insya-Allah saya akan kecek tentang masalah apa dia syirik sebelum daripada ada mana-mana soalan lah. Jadi syirik perkara yang sangat bahaya, tidak ada perkara yang lebih bahaya daripada syirik. Dan yang paling bahaya sekali iaitu syirik dalam keadaan kita tak tahu kata syirik. Maka itulah yang paling teruk sekali. Sebab itulah Sayyidina Luqman berpesan wasiat kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ketika berkata Sayyidina Luqman libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'idhuh, sedang dia nasihat kepadanya, ya bunai, wahai anak, la tusyrik billah, janganlah kau syirik dengan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Jadi syirik ni apa dia syirik? Asyirku dalam bahasa Arab iaitu makna sekutukan atau menyungutukan, mengkongsikan. Menyungutui sama ada kita sekutukan Allah sana itu pada perbuatan atau pada perbuatan atau pada zat atau sifat. Maka syirik ni dia berlawan dengan tauhid orang bagi. Sebab tauhid saat itu kita i'tikad bahawa Tuhan saat itu satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Syirik mana kita kongsikan, sama ada pada zat atau sifat, pada af'al, pada perbuatan. Sebab tu syirik ni bahaya. Saya tak sekecek tentang masalah tajuk yang mendalam, tidak. Nak royak benda-benda mudah-mudah saja. Pertama kita kena ingat bahawa syirik ni dosa besar. Kerana Tuhan sebut la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Janganlah syirik dengan Allah, sesungguhnya syirik dengan Allah itu ialah dosa besar. Dan syirik juga tidak diampunkan dosa. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi, Tuhan tidak ampun bahawa disyirikkan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Tuhan ampun yang selain daripada itu. Jadi
Dan begitu juga syirik ni di antara dosa besar tu sebut, iaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak berdoa kepada Allah, tidak kongsikan pada doa mereka akan Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan orang yang tidak bunuh, dosa dia setara. Nah, wala yaznun. Orang panggil as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan nah akidah iman kita. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala tak akan apung dosa syirik. Kita kena tahu dan kita juga nak kena bahawa nak kena tahu apa dia syirik tadi. Jadi syirik ni iaitu kita jadikan bagi Allah ada yang mengutuhkan pada ketuhanan. Maknanya ada pegang kata ada Tuhan yang lain. Atau pegang kata ada benda yang lain tu boleh memberi kesan. Atau kita kata ada benda. Contohnya supaya kita i'tikad pegang kata hari tu atau apa sahajalah. Kalau buat benda ni hari ni akan jadi gitu jadi kini. Maka benda-benda gitu tu orang panggil syirik. Kerana apa? Kerana dia menyebabkan apa ni kita i'tikad atau benda tu boleh wiksa selain pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak ayat kata bahawa Tuhan ni tujuan Allah Subhanahu wa taala suruh kita kan an'budullah wattaquhu wa ati'un. Sebutlah Quran. Hendaklah sembah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pula hendak takut Tuhan, ada taat kepada Allah. Dan tujuan kita ni sebenarnya Tuhan nak kita hidup dalam keadaan kita berdoa kepada Allah dan dalam keadaan kita menajak pada Dia, ada hubungan Dia semua. Dan semua ujian, semua yang Tuhan uji kita semua tu adalah Tuhan nak kita duk terikat dengan Dia, nak hati kita duk terikat dengan Dia, nak tunduk kepada Dia. Itu tujuan ya ayyuhallazina amanu ruk'u, wahai orang beriman, irka'u adalah rukuk, wasjudu sujud, wa'budu rabbakum, sembah Tuhan kamu, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan buat benda baik, benda molek. Maknanya nak kita ada hubungan Tuhan semua. Dan Tuhan sebut iyyaka, kepada engkau lah na'budu, kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau lah kami juga minta tolong. Dan semua saat itu nak ayat atau cara hidup orang Islam ni ada apa doa Tuhan. Ada masalah nak merayu kepada Allah. Qul Allah. Tuhan katakanlah doalah kepada Allah. Awidur Rahman, atau doalah pada Tuhan Rahman, ayyamma tad'u, kepada yang mana kamu doakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, falahul asmaul husna, maka bagi Tuhan itu ada nama yang baik. Kita berdoa kepada Allah, Tuhan nak kita ingat Dia semua. Ada masalah segala-galanya maka kepada Allah. Itu maqasid al-aqidah, cik tanarum atau tujuan hikmah untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk baca Fatihah setiap hari 17 kali, iyyaka, kepada engkau na'budu, kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan pada engkau kami minta tolong. So Allah kata ada urusan apa sahaja pun kita kena mendulukan Allah di atas tiap-tiap perkara. Benda yang lain itu dah asbab sahaja. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang beri kesan. Sebab tu kita kena beringat syirik sana itu. Syirik pada i'tikad ni pegang ada Tuhan yang lain. Contohnya ada benda yang ada Tuhan yang lain pula, dan syirik pada i'tikad kita pegang kata ada benda yang lain boleh memberi kesan. Boleh kesan, boleh buat timbul juga. Jadi gitu jadi gini. Maka itu syirik. Ada apa kita pegang kata benda lain itu sebab, tak ada masalah. Kerana asbab itu ialah yang Tuhan buatnya sebab. Jadi benda-benda inilah. Dan sesuatu lagi panggil nid apa syirik saat itu. Syirik pada zat. Iaitu bahawa dia i'tikad bahawa zat Tuhan seperti makhluk. Maka itu pun sesuatu juga panggil syirik juga. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati wa tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada
Mereka itu berkata, Tuhan jadi, Tuhan Rahman itu jadi anak. Tuhan ambil anak. Dan Tuhan kata, laqad ji'tum syai'an iddah. Sesungguhnya kamu telah datang dengan perkataan yang mungkar. Tak betul sama sekali. Takadus samawati yatafattarna minhu. HP langit saat itu nak butuh. Nah, batang syakul ard dan pecah bumi. Wa takhirul jibalu hadda. Dan HP nak butuh. Nah, apa ni bukit-bukit. Anda'u lirrahmani waladah. Sebab mereka duk kata Tuhan ada anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan tak patut sama sekali bagi Tuhan tu jadikan anak. Tu ayat kata benar-benar bersinilah. Itu di antaranya syirik. Syirik saat itu yang pertamanya itu ada syirik zahir panggil. Syirik jali atau syirik zahir. Syirik zahir saat itu syirik seorang manusia seperti syirik dengan sembah berhala dan i'tiqad. Ada syarikul bari, ada sekutu dengan Allah, maka panggil syirik zahir tu. Yang kedua panggil syirik khafi, syirik yang sembunyi. Manusia jatuh dalam syirik ni dalam keadaan yang tak tahu. Pertama, seperti bersumpah dengan yang lain daripada Allah. Sebagai putih sebut, I swear by sky, aku sumpah dengan langit contohnya. Maka itu di antaranya. Atau I swear by sun, aku sumpah dengan matahari. Maka semua itu adalah syirik juga tu. Sebab Tuhan sebut man kana halifan, siapa hak sumpah fal yahlif billah. Maka nak sumpah dengan Allah au yasmut atau senyap. Yang keduanya orang panggil di antara syirik khafi juga kita sembelih. Sembelih kepada yang lain pada Allah. Tuhan sebut hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Iaitu hak sembelih kepada yang lain pada Allah. Sembelih kepada datuk ni. Semua saat ni tu panggil semua benar-benar syirik juga. Yang tiga pula nazar kepada yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Nazar kepada yang lain pada Allah. Sebab itu juga sebab nazar ni nazar taat pada Allah saja. Nabi SAW sabda, man nadhara an yuti' Allah. Siapa nazar nak taat pada Allah, fal yuti'hu, maka hendaklah dia taat. Wa man nadhara an ya'siyah. Dan siapa nazar nak deraka pada Allah, nak buat maksiat, fala ya'sihi, maka janganlah dia deraka pada Allah, maksiat pada Allah. Yang keempat di antara syirik khafi juga istighatsah bi ghairillah. Minta tolong kepada yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong minta kepada yang lain pada Allah. Itu pun syirik juga. Minta datuk ni, minta pusu, minta bukit, minta kepada semualah. Minta macam-macam selain pada Allah Subhanahu wa taala. Al-istighatsah bi ghairillah. Istighatsah bi ghairillah itu syirkun. Itu syirik khafi juga. Dan di antara syirik juga sihir. Sihir ni pun syirik juga. Tu. Jadi lepas tu pula ada juga orang panggil syirik saat itu kita supaya dengan nak pergi hari ni tak boleh tubik ni. Kalau tubik hari ni akan berlaku itu gini. Maka itu juga. Nak beli ke tu tak boleh gini ni. Kerana kalau beli gini akan jadi timbul gitu-gitu. So Allah kata kita pegang kata hari itu tak boleh memberi kesan. Maka inilah syirik. Syirik. Sebab tu kena ingat sikitlah buat kita semua dah. Itu di antaranya lah. Dan insya-Allah itulah mula-mula mukaddimahnya. Ni pun Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Semua saya jawab salah sekaligus dah. Lepas tu ka kontai cak taubat bab nai. Orang bunuh orang ni soalan pertama yang saya sebut. Kena ingat bahawa bunuh orang itu minal kabair, daripada dosa besar sungguh. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Maka janganlah kamu bunuh diri orang yang diharamkan oleh Allah. Tidak kerana tidak kerana alasan yang sebenar, yang benar, maka tak boleh. Nak bunuh orang tak ada. Sebab tu wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madzuman
Siapa yang dibunuh, orang dibunuh dalam keadaan zalim, faqad ja'alna liwalihi sultana. Maka sungguh kami jadikan kepada wali dia sultan. Nah, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana wa la yusrif fil qatl innahu kana mansura. Orang kena bunuh ni Tuhan tolong. Dah kerana dizalim. Sebab tu bunuh ni minan kabair daripada dosa besar lah. Dah. Jadi bila bunuh dosa besar, adakah boleh taubah ila Allah? Boleh taubah. Tuhan buka pintu luah taubat selagi tidak naik matahari daripada sebelah jatuh matahari. Maka masih pintu taubah masih terbuka. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh kata, aku kata kepada kaumku, hendaklah kamu taubat kepada Allah, sungguh Allah Taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala firman, wa tubu ila Allah jami'an. Semua kamu hendaklah taubat pada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Dan Tuhan sebut, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak berdoa, orang-orang yang tidak berkongsi dalam doanya akan Tuhan yang lain. Nah, wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Dan dia tidak bunuh orang malaikat kerana ada kebenaran. Dan kerana ada hak benar orang panggil. Nah, wala yaznun, dan tidak zina. Tiga-tiga tu hasbuk. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa hak buat tiga-tiga ni atau salah satu pada tiga ni, maka dia akan berjumpa dengan denda seksa yang besar. Yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhada. Dan akan diganda azab dia, berganda-ganda di akhirat nanti, dan wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal dalam itu. Tapi ada peluang lagi tu hasbuk illa man taba, melainkan orang yang taubat, wa amana, dan beriman pada Allah, wa amila amalan salihah, dan dia buat amal soleh, dia berjuh selepas pada tu, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Tuhan akan tukar segala kejahatan dia jadi hasanat, jadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa man taba wa amila salihah, siapa yang taubah kepada Allah dan beramal soleh, berjuh jadi baik, dia lepas pada dia taubah, fa innahu yatubu ila Allahi matabah. Maka sesungguhnya dia memang telah kembali pada Allah, telah taubat. Maka maknanya saya nak ayat sini bahawa taubatlah. Buat dosa sebanyak mana pun, bangun di waktu malam, maka kita merayu kepada Allah, hakik tangan dua belah, ya Allah ampunkanlah. Bila satu-satu, ya Allah aku pernah lakukan dosa ni ya Allah. Yang dua, ya dosa ni ya Allah. Yang tiga, dosa ni ya Allah. Ya Allah ampun dosa ya Allah, aku tak tahan pindah ke akhirat ya Allah. Dan tunjuklah hidayat kepada aku ya Allah, bukalah jalan pada aku. Aku nak jadi berjuh, nak jadi molek dah ya Allah. Kifaratkanlah segala dosaku ya Allah, tukarkanlah segala kejahatan aku jadi kebaikan ya Allah. Minta Tuhan insya-Allah. Tuhan Maha luas. Tuhan innahu kana ghaffara. Dia Tuhan Maha Pengampun. Tak ada masalah ke apa Tuhan. Tuhan ampun semua benda dia kita dak buat orang sendiri tu. Ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu taubatlah. Tahniah kepada orang yang suka taubah ila Allah. Taubatlah, jangan dak berhenti innahu kana tawwaba. Kita taubat seumur istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kita istighfar, tengah hari kita istighfar. Sebab apa boleh kita kena istighfar banyak kepada Allah? Sebab apa? Sebab kita tak boleh salah dengan Tuhan. Supaya kita tak boleh salah dengan ibu bapa kita. Dengan ibu bapa kita, kita tak boleh salah. Hak dia terasa. Sampai ke dia saat ni tak apung, maka hak tu tak boleh. Hak ya kita tak salah dengan dia ya apung, hak tu tak ada masalah lah. Tapi ya ada bapa yang berasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala, maka syirik tak boleh. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah, siapa syirik dengan Allah faqad iftara ithman 'azima, telah melakukan dosa besar. Satu ayat lain, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang syirik dengan Allah, dia telah jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebablah taubatlah kepada Allah, molek-molek. Selepas tidak letak tangan atas dada, apakah hukum? Lepas tidak letak tangan di atas dada, apakah hukum? Ini benar khilaf
Dulu tak ada orang kata letak atas tangannya, letak atas dadanya. Dulunya dalam mazhab Syafi'i itu lepas. Nah, dalam mazhab apa ni? Mazhab Syafi'i ini lepas. Dah banyak mazhab saat ini mengatakan bahawa lepas i'tidal itu lepas saja. Tapi baru saja letak lepas i'tidal ni baru saja selepas. Apa saya tahunya bahawa dalam sekitar selepas daripada ni dah lah. Selepas daripada timur orang panggil mazhab atau orang panggil atba' mengikut Muhammad bin Abdul Wahhab atau Wahabi ni. Maka letak di atas dada. Mohon maaflah saya, kita pakai betul-betul tak apa. Benda ni tak ada gapo letak atas dada pun. Bila ada ulama yang mengatakan bahawa letak di atas dada kok, maka tak ada apalah. Tapi orang letak atas dada jangan nak kata ke orang lain tak kena. Tak tu ya, sebab benda ni khilaf. Al-khilaf rahmah. Khilaf saat itu ialah rahmah. Orang Islam saat itu dapat bersatu kerana ada khilaf. Khilaf banyak saat ini, peluang pada banyak. Waktu kita tidak ada masalah. Sebab tu Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada sebut tentang masalah adabul khilaf. Adab khilaf ni dia ada sebut di antaranya bahawa kita tak boleh paksa orang saat ini di atas satu mazhab sahaja. Bila kita paksa orang di atas satu mazhab, waktu jadi timbul masalah kata mahullah. Sebab itulah dalam Islam itu luah. Masa Nabi SAW ada khilaf pada masa Nabi lagi. Pada satu kali Nabi SAW selepas daripada peperangan Al-Khandaq, iaitu perang Ahzab orang panggil, Nabi sudah siap, Nabi pergi tunggu di Bani Quraizah. Maka Nabi pergi royak kepada para sahabah yang ada ketika itu di Khandaq. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang semaya asar malaikat di Bani Quraizah. Ada setengah sahabat nak masuk, nak habis waktu asar dah, maka semaya di tengah jalan. Mereka itu kata, apa tak taat pada Nabi? Nabi kata, ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Waktu saya sebut ke, wa ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Suruh taat Allah dan Rasul. Wa ati Allah wa Rasulahu. Wa ati Allah wa ati Allah wa Rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maka Tuhan jelas suruh taat ke, apa ke dekat sebelah sana. Sahabat kata Nabi suruh, Nabi kata la yusalliyanna ahadukum al-asra, tu maknanya Nabi suruh cepat. Bukan makna suruh sekadar semaya sana ke, semaya sana. Kata dia kat semaya tengah jalan. Dan hak setengah sahabat ni tu tak semaya kata Nabi suruh semaya sana. Bila pergi semaya sana saat ini, kerana apa? Kerana Nabi suruh semaya sana. Maka kedua-duanya bila kita tanya Nabi, kedua-duanya Nabi kata betul belaka. Ini menunjuk bahawa khilaf dalam masalah Islam ni tak ada masalah khilaf. Hak tak boleh tafarruq orang panggil. Tafarruq, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah. Yang kita hendaklah berpegang dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Itu masalah. Umat Islam ni cam orang panggil ia lebih dah. Sakit teruk umat Islam lah ni. Terah kita cerdik sikit. Kita baca surat khabar, kita baca ni Allah dah. Supaya Nabi SAW sebut yushiku an tatada'a alaikumul umam. Hape-hape orang pakak nak mari atas ambil bagai mung semua. Getah-getah yang ada pada orang Islam. Kama tatada'a atau kama tada'a. Al-akalatu ila qas'atiha. Supaya dengan orang pakak duk nak orang hak lapar saat ni tu pergi jerumu makan di satu tempat. Hak yang duk cedek tempat makan saat ni. Supaya ngatu dah. Sahabat tanya awamin qillatin nahnu yauma idzin, adakah kerana kita sikit pada hari itu? Qala, Nabi kata antum yauma idzin katsir. Wa mubadah itu tu banyak, walakinnakum gusa ka gusa is-sail. Kamu pada hari itu supaya dengan buih di laut. Wala yanzi'anna Allah. Wala yanzi'anna Allah, Tuhan akan cabut min suduri aduwikumul mahabata minkum. Daripada dada seterus-terus saat itu hebat yang ada pada kamu. Tuhan buai. Wala yakdzifanna fi, dan Tuhan akan capok fi sudurikum fi qulubikum
dalam hati kamu al-wahna, akal wahna. Qalu ya Rasulullah, mal wahnu ya Rasulullah? Apa wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Suka dunia dan benci mati. Sebab tu kita kena jaga, takut balas, takut gapo pokok kita semua insya-Allah. Dan setiap orang yang masuk, saya mohon pakat chair banyak dah insya-Allah. Pakat chair banyak. Dah. Jadi tak sah duk jadi masalah hari ni duk timbul masalah kerana duk jadi spek ada buku gapo ni. Kerana kita bagi hukum kepada dua dan setengah bagi sunnah dengan bid'ah. Maka jadi masalah juga. Ulama bagi wajib, sunat, haram, makruh, haruh. Jadi kita bagi dua, sunnah dengan bid'ah. Itu masalah juga. Sebab tu ulama cara Tuhan ilham sehingga mereka dapat bagi itu boleh menyatukan umat. Itulah saja. Babo cuai atibai zat Allah maiเหมือน makhluk. Zat Tuhan tak serupa dengan makhluk. Makhluk ni tak lepas pada nekar. Sebab saya dah sebut semua itulah. Pertama, makhluk ni boleh ada dan boleh tak ada. Boleh binasa. Apa kita kok boleh ada? Dulu tak ada, baru ada. Lepas tu kita boleh binasa, boleh mati. Makhluk. Yang dua, makhluk ni ada sifat-sifat dia. Seperti warna hitam, putih, merah, hijau. Dah ada. Lepas tu pula, makhluk sana itu ya ada ayub, ada umur dia. 100 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun, dia ada umur dia. Dan makhluk ni ada amakin, ada amkinah, ada tepat. Ambil tahayyuz, ambil kopkait, kita duduk saat ini. Ni supaya kita duduk besar ni, pasal saya duduk ni. Kalau kita nampak ni tempat kosong, kita ambil tempat. Orang panggil ambil berhenti, maka itu makhluk. Yang kelimanya ada jihad, ada sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Itu makhluk. Yang tujuh, yang kenanya, yang kelima ni, yang kenanya, makhluk ni ada, boleh hukum, maqadir, besar, kecil semua. Maka Tuhan maha terkaya daripada bersifat seperti makhluk. Sebab tu Tuhan tak serupa bila kita nak participate, nak nafi kata Tuhan tak serupa, kena pergi 5 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala, hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi wahdaniyah. Mana Tuhan itu sedia. Tuhan itu kekal. Tuhan tak serupa makhluk. Tuhan berdiri dengan sendiri. Dan Tuhan tunggal satu. Maka bila 5 ni, kita pergi ni baru boleh kita nafi semua perkara yang tak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab. Secara cepat-cepat ringkaslah. Kataของ Allah ไม่เหมือนแบบไหน Tuhan buat perbuatan Tuhan tak serupa, maksudnya iaitu apa ni perbuatan Tuhan saat itu satu pada perbuatan, maknanya Tuhan memberi kesan, Tuhan beri bekas semua. Hak kita nak nampak ni tidak. Dalam etika Ahlussunnah wal Jamaah, kenyai Tuhan kenyai, pisah kita hiri Tuhan masuk, semua benda-benda lain tidak memberi kesan. Kita kena ingat bahawa kita semua ni Tuhan, kita duduk dalam alam Tuhan. Allah Tuhan. Tuhan sebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi semua benda yang ada dalam langit bumi ini milik Tuhan belaka. Kita sendiri duduk dalam Tuhan juga. Dan perbuatan kita sebab tu kita nak lari pada Tuhan Taala. Tuhan ta ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tak boleh nak tubik daripada bawah kawalan Tuhan. Nak tubik pada Tuhan tak boleh. Kita kena duduk dalam Tuhan. Dan duduk di bawah pemerintahan Tuhan. Kerana makhluk semua ni hak Tuhan semua. Tak ada kata tubik daripada semua ni. Sebab tu perbuatan hak kita buat semua pun Tuhan. Kerana kita semua. Ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah kita kerja dengan syarikat MW? Kita kerja dengan syarikat MW. Jadi saya tak pasti kerja saat itu ya rabub, ya saat itu walah mana. Ya rabub saat itu sistem dia kalau jual barang hak halal, maka tidak ada masalah. Kita jual barang hak halal belaka, tak ada jual barang hak haram. Kalau kita jual barang hak haram, maka itu masuk dalam masalah i'anah. Atau masuk ta'awun, kita tolong-nolong di atas benda yang haram. Maka pada ketika itu tak bolehlah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau bagai semua halal, tak ada masalah. Cuma nak kena mari tengok kata rabub, sistem dia saat itu dia pakai rabub lukso ke gapo semua. Benda tu kita tak tahu. Dan saya tak berani nak hukum al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri.
kita nak hukum ni atas sesuatu, maka itu cabang daripada kita gamar masalah saat ni. Jadi nak kena mari tengok kata rabub, dia bagi duit baik mana. Biasa kok ya jenis-jenis tu, tapi luxur lain tu bohbih lah, tipu. Tapi dia ni tak ada orang panggil, tapi raka saat ni tu dia kena cerak dah. Bila dia pakai rabub, so 2, 3, 4 turun banyak, ada orang bawah ni maknanya dia kena jual mahal tu cerak dah. Dah barang hak jual mahal ke panggil. Jual mahal ni kadang-kadang tak ada sekuat dengan barang tu pun ada. Lepas tu you pukmat, you buat orang ya saat ni tu kena beli barang ya semua tu. Allah alam, nanti kita nak kena tengok lah. Nanti saya nak tengok sekali, tengok fatwa-fatwa. Kerana berisak ni berisak tua luk. Jadi kita cuba tengok hak fatwa ulama memang orang Arab, orang apa mesti kena tanya. Nanti saya akan tengok insya-Allah. Terima kasih ni keracuk. Hukdan ni dah nanti saya nak tengok. Situ sajalah. Cop rekan babo kap ya, terima kasih dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Amin ya rabbal alamin. Tu. Ni orang panggil apa ni? Ada dia tulis tasbih tak apa molek. Adakah harus bagi kita bermain syarikat mati kok kampung kita? Orang pakar duk tanya saya banyak kali tentang masalah syarikat mati. Syarikat mati ni kena ingat, dia panggil mimba bitabarru'at. Daripada bak pakak khairok. Walaupun kita kutip, kita wis 100 kali mati, kalaulah kita mati pula, akan kutip boleh 100,000, maka tidak dikira sebagai riba. Itu adalah mimba bitta'awun. Daripada bak tolong-tolong, dan kita pakak kutip nak tolong, dan kita tabarruk, khairok dia panggil. Kalau kampung kita, bila mati, maka kita pakat kutip lah duit tolong kau orang tu. Maka benda ni molek sekali lah. Kerana Nabi SAW ada sebut ke ayul a'mal afdal. Orang tanya Nabi, mana amal yang lebih afdal? Qala, Nabi kata, antudkhila fi qalbi akhika al-mu'mini surura. Bahawa engkau masukkan dalam hati seorang beriman tu, ia gembira suka. Au taqdiya anhu dayna, atau bayar hutang pada dia. Au tut'imahu khubza, atau wi makan dia. Maka benda ni benda hak kita wi ke dia bang. Wi. Nak wi ya adik-adik dia. Lepas tu pula kawan anak dia apa semua. Tu maka benda ni tak ada masalah pas sekarang sekali. Ni orang panggil kadang-kadang setengah saat ni tu pula Allahnya lah itlajak. Tak ada tengok fatwa-fatwa ulama. Benda kebaikan besar. Dapat tolong-nolong dalam masyarakat. Orang yang tak ada duit banyak mana. Dengan sebab ada syarikat mati saat ni tu. Boleh taruh. Boleh ke apa semua. Boleh apa ni bayar ke kain putih ke kali kubur. Panggil semaya dan sebagainya. Allah mimba bitabarru'at. Orang panggil pada bak tabarru'at. Tak ada sakut bak ngerebo pos sekarang tak. Tak kena fikirlah tu. Dah setengah ni kata bak rebo ke apa. Kena tahu kata rebo ni ke apa pula. Sebab tu tak ada masalah dah. Buatlah. Mainlah. Pakak benda ni ke. Tuhan suruh pakak kita. Saudara, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman seorang sehingga dia kasih pada saudara dia. Innallaha fi 'aunil 'abd. Tuhan dok tolong seorang hamba madamal 'abdu fi 'auni akhihi. Selama mana dah kita dok tolong saudara kita. Salam bapa kau tham tha sami mai son ilmu agama hai nia hukum wa ngai le tha ya leo phua mai du le luk loi hukum wa ngai. Suami tak ada mengajar agama. Bila suami tak mengajar agama, maka suami kena hajak isteri pergi ngaji. Itulah cara yang paling baik. Ni. Kita kena hajak isteri. Dan kita tak pandai, learning tu mudah sahaja. Nak ngaji tak payah jamal learning. Buka oleh internet, buka gapo klip tu klip ni banyaknya. Maka pada ketika tu ambillah peluang ni untuk kita isikan ilmu. Tak boleh hidup dalam keadaan jahil ni bahaya. Orang ada hubung dengan saya, ada setengah-setengah duk tanya, cerah bini 2, 3, 4 kali dah duk sekali lagi.
Lepas tu pula tak tahu kata jatuh pula. Lepas tu duk banding bini dengan mak. Allah macam-macam. Mak macam-macam. Tak tahu. Wajib kita kena tanya orang pandai. Tuhan sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu tanya ahla dzikr, orang hak pandai. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tak tahu, kita kena ngaji dah. Kena ngaji. Nabi SAW sabda, man salaka tariqan, siapa cari satu jalan, satu jalan dia berjalan satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia cari ilmu, sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Tuhan akan mudah dia kepada jalan syurga. Sebab tu kena cari ilmu. Tak boleh orang Islam ayat mula-mula turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suruh kita baca dah. Lepas tu pula suami tak sara anak-anak selepas pada cerai. Anak ni wajib nafkah siapa umur 15. Kena ingat dah. Maka dalam tempoh masa 15, pada ketika tu wajib di atas suami walau dah cerai, kena sara kepada anak. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Di atas bapa yang dilahir direzekikan kepadanya seorang anak, diberanak oleh isterinya, maka wajib di atas suami saat itu rizquhunna, wi rezeki kepada ibu. Kalau dok menyusu sana. Wa qiswatuhunna, ada pakaian. Maknanya kalaulah mak wajib kena wi, maka pada ketika tu wajib juga kepada anak. Dan supaya tu juga ada hadis Nabi, sebut hadis Hindun bin Utbah. Ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, inna Aba Sufyan, tok laki dia Aba Sufyan, rajulun syahih kedeku, laisa yu'tini wa waladahu ma yakfi, laisa yu'tini ma yakfini wa waladahu. Dia tak ada uang cukup untuk aku dan anaknya. Nabi kata, illa ma akhudhu minhu sirra, malaikat bagi aku ambil, dia tak tahu. Nabi kata, khudhi bil ma'ruf. Maka ambil lah walaupun dia tak tahu, untuk mung dan anakmu, untuk cukup dan yang layak sesuai lah. Jangan melampau lah. Maka pada ketika tu maknanya wajib kena sara kepada anak. Lepas tak sara bila benda wajib. Benda wajib nama yuthabu ala fa'lihi, bagi diberi pahala di atas buat, wa yu'aqabu ala tarkih, dan dosa diseksa di atas tinggal. Dosa lah hukumnya. Situ je lah. Cuma agak hukum ni tak dikija kat kita. Wayak kena pergi kecek dengan dia lah. Kena pergi kira, ngadu pada majlis agama Islam. Supaya majlis tu panggil dia, mai kecek ke apa semua. Itulah. Saya duduk di Malaysia, saya nak tanya satu soalan. Undang-undang Malaysia, orang tak ambil vaksin tak boleh sembahyang jemaah. Adakah betul dengan kehendak Islam? Saya duduk di Malaysia, kita tak ambil vaksin, maka tak boleh sembahyang jemaah. Adakah betul? Memang benda ni betul. Kerana apa betulnya? Kerana kita nak kena jaga, takut nyakit saat ni itu kepada orang lain, dan atau takut jangkit pada kita, khususnya nyakit wabak yang terlalu banyak sampai 9,000, 8,000 sehari, dah mati berpuluh-puluh sehari. Maka pada ketika tu KJL wajib di atas KJL kena cari ubat untuk rakyat. Maka bila KJL cari dah, maka kita patuhlah. Itu yang paling baik sekali. Tuhan sebut Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat Rasul wa ulil amri minkum, dan wa ulil amri pemerintah. Mereka nak untuk maslahah kita. Dan benda tu tak ada masalah. Dan saya ni, sebenarnya saya pocok kemarin untuk nak pergi Mekah sebenarnya, tapi boleh pergi kedak, tak tahulah nampak. Baru ni kata boleh tubik. Tapi nak kena tunggu lagi lah. Wallahu alam. Tapi vaksin tu kita pocok. Tak saya pocok, dia tak wis semayang jemaah lagi lah ni. Kerana takut dijangkiti penyakit COVID-19. KJL ni dia kena tengok pada maslahah, orang panggil. KJL tengok pada maslahah. KJL dia tengok kepada maslahah umum, dia tidak tengok pada peribadi. Sebab tu kita turutlah KJL supaya bila KJL suruh kat kita pergi pocok, maka selepas daripada ni kita boleh hidup seperti biasa. Itulah harapannya. Wallahu alam. Lamat lapta dah mai. Kita semaya dalam lepas kita pejam mata, boleh dah. Itu lebih baik pada kita celak lengok ke atas. Lengok ke atas tu tak molek makruh. Maka hak tepat sebenarnya kita kena sujud.
Di tempat kita kena tengok tempat sujud. Wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu semaya dalam keadaan khusyuk. Qanitin, tengok tempat sujud. Itulah tempat kita kena buat. Dah. Bagaimanakah orang takut COVID-19 sehingga lupa ingat pada Allah dan syirik? Orang takut kepada COVID ni, siapa akan terlupa pada Allah? Takut saat ni tak apa. Takut pergi pegang kata benda saat ni tu, buat uya mati, buat uya tu, buat uya ni tak boleh. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, innahu azabun yab'athuhu Allah. Sesungguhnya itu azab. Hak Tuhan pakai ala man yasha' di atas orang dikehendaki oleh Allah. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tuhan jadikan rahmah pada orang mukmin. Laisa ahadun, tidak ada seorang sahaja kau ta'un, berlaku ta'un, fayamkuthu fi baladihi. Dia duduk di negeri dia, sabiran muhtasiba, sabar dan ikhlas kerana Allah. Nah, ya'lamu annahu, dan dia tahu bahawa la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Sini kena i'tikad. Bahawa tidak kena melainkan Allah. Sini kena pegang sini ya. I'tikad. Takut ni orang kadang gelak je, takut. Nah, ya ada benda-benda takut saat itu kita takut benda tajir, takut apa tu tak apa. Nah. Tu. Jadi syiriknya iaitu kita pegang kata dia tepuh dengan orang tu gak kena semata, maka itu syirik. Tepuh dengan orang yang ada penyakit COVID ni gak, maka kita kata kena mata. Nah, supaya setengah-setengah bomo misal. Pergi melampau, kadang-kadang ni mohon maaf lah kita nak ayat. Tak boleh dah. Kena cerak dah. Maka benda saat itu tak boleh. Kerana Tuhan sebut, Nabi sebut ya'lamu, dia yakin annahu la yusibuhu, bahawa tidak kenanya illa ma kataballahu lah. Melainkan Tuhan nak kena lah. Situ i'tikad kena pegang betul-betul sini. Nah, ada pun sebenarnya COVID ni boleh kita iktibar banyak. Pertamanya saya dah perhati tengok COVID-19 ni, boleh kita bayangkan apa maksud kita takut pada Allah. Takwa, apa makna takwa? Takwa pada yaqi wiqayah. Mana kita patah, kita jauh daripada benda-benda tepat yang diharam oleh Allah. Sebab tu kalau kita mikir benar COVID ni, maknanya kita takut nak pergi pak ramai, kita takut nak pergi jumpa dengan orang yang kena penyakit. Supaya tu juga kita hidup. Tuhan nak kita ingat bahawa mu jangan dok kita pak orang maksiat, mu jangan dok kita pak orang hawak dosa, jangan dok sayang orang berdosa, mu jangan dok jangan dok ni. Itu makna takwa sebenarnya. Supaya tu juga kita takwa pada Allah, takut Tuhan kan. Maknalah tu nak buat maksiat, tak boleh buat ni. Kena tu. Tuhan marah. Tuhan sebut wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hendaklah kamu takut. Nah, takut hari yang dikembali kepada Allah. Supaya takut kau itu makna takwa dah tu. Tapi apa orang hendak faham makna takwa selepas daripada dia nyakut takut jakit COVID. Nah, banyak kita takut nyakit COVID tak ada sedar kata itu tu satu benda yang nak buat kita fikir kata takwa Tuhan kenalah tu lah. Tapi kita dah sekali dah. Maka itulah di antaranya. Nah. Itulah. Masya Allah bapa tekun dalam mengajar dan suka apakah rahsia bapa dalam kerja agama Allah. Nah. Apakah rahsia? Tak ada benda rahsia lebih pada ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Tidak diperintahkan mereka itu melainkan supaya mereka semua Allah dalam keadaan ikhlas akan agama Allah. Jadi kita kena ikhlas kerja agama. Kena ikhlas kerana Allah. Istiqamah. Buat semua kita buat. Buat apa? Kita tak ada kepentingan ke apa kan? Kita hidup di dunia ni kena taruh jasa pada Allah. Taruh jasa kerana Allah. Jadi kita buat apa saja kita mampu. Maka insya-Allah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Apa saja kita buat ketika kita duduk di atas dunia, maka Tuhan akan kira semua laqad ahsam wa addahum adda. Tuhan hisap semua, tak ada sembunyi sikit apa. Senyum ni pun ada kira ditimbang akhirat esok. Sebab itulah kita buatlah apa kebaikan untuk buatlah kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Rahsia ikhlas kerana Allah, itu saja. Kita ikhlas buat.
Tak usah duk kerana tu, kerana ni. Kerana Allah. Cara untuk kita nak ikhlas iaitu kita kena bangun malam banyak. Menajak kepada Allah, merayu kepada Allah. Itu cara untuk kita dapat ikhlas. Baba bangkun keluar COVID mak kuat. Nah, tinggal lama an naik keluar wah baba cuy top dua. Takut COVID mak kuat tinggal lama. Dah tinggal semaya. Siapa ke takut doa tu tinggal semaya. Takut nak pergi semaya. Maka itu di antara takut tu. Siapa ke tinggal semaya. Dah tinggal semaya jemaah. Dia kerana penyakit ni tak boleh beri pun tu ya. Ya ada lah masa dalam hadis tu ada lebih kurangnya. Tapi cuma ni kita ni bila orang panggil bila dah lama ni dia kena cari mak tekan dah lah. Dia nak cari kalau seminggu dua tak apa. Ni lama dah kita kena cari maknanya syiar Tuhan kita kena menghidupkan. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita nak kena mendirikan solat, kena hidup jemaah di masjid, jemaah kena hidup. Nak katuk sepanjang tahun tak boleh hadis. Sebab tu kita kena cari jalan lah. Kena cari jalan untuk dapat benda saat ni. Nak katuk apa bila-bila tak boleh itu. Sebab itulah kita saat ni tu nak tinggal semaya tak boleh. Hari ni kita nak kena semaya juga orang panggil. Tapi ni alhamdulillah lagi bila semaya jemaah ni jalan ni. Tak apa kalau katuk biasa ni. Kerana ada hadis Nabi SAW, hadis wa Abdullah bin Abdurrahman bin Auf ke, idza sami'tum bihi bi ardin, kalau mu dengar di satu tempat tu ada COVID atau ada taun atau ada wabak, fala tuqdimu alaihi, maka jangan pergi tempat tu. Atau fala taqdumu alaihi, maka jangan kudum, jangan pergi kepada tempat tu. Wa in kuntum bihi, dan jika adalah kamu di tempat sana itu, fala takhruju minhu, maka jangan tubik pada tempat tu. Dalam Islam cara untuk nak jauh kepada wabak walah tu. Cuma hari ni tu orang panggil wabak ni nyakit COVID ni dia ada dua benda. Satunya takut rabub satanasuk lom situ ya. Kerana apa? Kerana takut banyak berdoa sana itu orang sakit orang lain tak boleh ubat. Kerana lom, kerana banyak berdoa sana itu buat WKT tak cukup, kereng cuai hancai sana itu serok apa oksigen tak cukup, cukup jadi masalah. Situ sah. Dia takut situ ya sebab apa? Sebab nyakit ni kalau kira tengok tak ada teruk mana kali. Orang hak kena 90% saat ni tu jalan ngongek-ngongek. Makan nasi. Pas bakat geduk tempat rumpaya bangsa nama ni buah kecek kelung duk baca internet. Mana nampak ada sakit perkara kali. Tapi dia boleh jakit pergi pada orang tua itu saja. Bukan kata dia saat ni tu hak teruk tu hak orang ada nyakit dah. Hak kita nak tengok. Sebab tu orang ada tanya kata campin ke tak campin. Darurah atau tidak darurah hari ni. Kalau darurah ni tu takut. Rabub. Satanasuk. Rabub kesihatan saat ni tu lem. Utuh. Kerana bila orang sakit banyak doa. Supaya ke Malaysia contohnya. Maka takut situ. Situ ya. Jadi kalau kita kira sungguhnya. Tepat-tepat sebab tu dalam masalah semaya kena Quran. Tepat ni boleh tak boleh. Kita pun duk royak dah lah ni pada orang berkenaan. Kena Jumaat ni tak boleh dah. Tak boleh dah. Kalau kita tak Jumaat duk borang sate cawak, sate negeri ni ya habis. Habis. Ibadat di mana? Maka pada ketika tu Tuhan akan tanya kita akhirat esok. Kaum muda kap kaum tua catam kraidi, kerap yang cin fau kubo tong padibat yang rai. Ada kaum muda, kaum tua nak turut hak mana? Turut hak betul. Tak kira kata hak muda tua. Tapi hak tua saat itu boleh tunggu kubur. Maka tunggu kubur saat itu tidak ada benda nasab yang mengharamkan. Lepas tu ulama menghukum ke boleh kerana hadis Nabi SAW lalu kepada dua kubur. Lepas tu Nabi kata innahuma mu'adzaban. Kedua ni diazabkan fi kabir dalam dosa besar. Kemudian Nabi kata kemudian Nabi kata tidak. Kemudian Nabi kata ya, dia diazabkan dosa besar. Ada seorang saat itu kana ahaduhuma yas'abin namimah. Seorang ini belaga ke. Wa kana al-akhar
Nah, la yastatiru min baulih. Ada satu riwayat la yastabri'u min baulih. Seorang lelaki itu tidak tudung ketika kecil. Nah, maka pada ketika tu makna kata Nabi fasyaqqa asib al-asib ni pelepah tamah hak hidup ni tu Nabi ke pocok. Hak ni cok pala ni macam pala ni. Nabi kata la'alla mudah-mudahan yukhaffaf anhuma, diringankan daripada kedua. Maka pada ketika itu menunjuk kata kalaulah pelepah saat ni itu boleh ringan ke azab, betapa besarnya lebihnya kalau seorang saat ni baca Quran itu sahaja dikiaskan. Maka ulama menghukumkan boleh tunggu kuburnya. Hak yang tak bolehnya orang tak boleh tunggu kubur, dia kata orang tunggu kubur saat itu bid'ah. Dia kata orang tunggu kubur saat itu dalalah, fasik dan sebagainya. Itu tak boleh. Benar khilaf tak boleh kita tuduh orang ni. Sebab itulah hari ni cukup dah. Umat Islam cobih dah. Kalau kita duduk dah tu lagi kau berat benar. Orang kata boleh. Orang tak boleh. Dia mahu sawak tak apa. Dia mahu yang kata kau orang. Sekat tu sahaja. Molek. Jangan duk hukum orang tu, hukum orang ni. Bila ada masalah khilaf, jangan. Situ saja. Kerana buat cam dah orang panggil orang Islam ni. Allah, retak banyak dah. Tengok duk perai-perai lagi, nari hancur habis dah, minyak mek dia mau habis dah. Nari kaya pun susah habis dah. Lepas tu kita pula dalam final kita pula dari segi akidah ni juzur, akal umbi orang panggil. Rusak juga akal umbi ni berat. Sebab itulah nak sentuh kalau lain tak apa, bab akidah jangan. Pegangi ni bab agama ni. Jadi tunggu kubur apa saja ni boleh, tak ada apa. Kita tengok kalau kata ulama kata menghukum boleh, maka itu tak ada masalah. Baca Quran kubur saya baca. Kita buat arwah kita buat. Baca Yasin kita baca Yasin. Bila kita pergi malam Jumaat kita baca Yasin. Kita buat nisfu Syaban, saya buat belaka. Mana tu saya ada kawan tua lah panggil kau. Kira kawan tua. Jadi kaum muda ni mau tak sewak belaka. Bila tak sewak zaman yang dia katalah kau orang buat. Ya gitu. Kan rusak. Timbul masalah sesama orang Islam. Bapa yom pom ด้วยสมุนไพรอาบน้ำละหมาดสahไหม แบบmana ni yom pom ni celuk ke apa ni saya tak faham ni dah. Usman dah. Ya celuk rambut ni boleh. Jangan celuk celuk dengan hina ke panggil dah. Warna jangan celuk yang hitam. Ni saya tak tahu ni apa ni maknanya lembut rambut ni dah. Lembut rambut ni tu dengan minyak dengan apa boleh. Cuma kau tengok benda saat itu najis cemar kata tak cemar. Kalau cemar maka pada ketika tu benda tu najis tak boleh. Kalau benda tak najis tak apa. Nak tengok situ jelah. Assalamualaikum apa? Bagaimana cara kita nak jaga dan perubah daripada penyakit wahnan? Al-wahnu kasih dunia benci pada mati. Cara untuk kita tak sewi kasih kepada dunia, iaitu kita hajar infak. Kita hajar infak, hajar sedekah, hajar memberi. Jadi, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum antum la tuzlamun. Jadi kita belajar infak, belajar sedekah, belajar gapo semua saat itu. Tak sewi perasaan kasih kepada dunia. Yang kedua pula, kita nak ingat kepada mati. Takut mati ni kita nak ingat mati. Di antaranya iaitu kita ziarah kubur. Nabi SAW sabda, "Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirakum bil akhirah." Jadi dulu Nabi kata aku larang ziarah kubur. Maka Allah ni hendaklah ziarah kubur. Sesungguhnya pada ziarah kubur saat itu boleh mengingat kamu akhirat. Dan ada sebutnya fa inna hadis sahih Muslimnya iaitu fa inna fiha tadhkiratun. Fa inna fiha tadhkirah. Maka sungguhnya padanya pada ziarah boleh mengingatkan mati, mengingatkan akhirat gitu. Maka sebab itulah kita ziarah kubur lah. Nawi ingat mati ke. Tu. Lepas tu pula ziarah kubur sebutkan benda-benda akhirat banyak. Kita sebutkan benda-benda akhirat. Takut penyakit al-wahnu.
wah no ni saya bang, saya kasih dunia dah. Kasih dunia sana ni maknanya. Nah, saya mati bila kasih dunia. Allah dah mu ada rumah situ, ada rumah sini. Dah. Sebab itulah payah tu. Kau hai Baba Abdullah Abu Bakar dah. Selamat syed mawan ni. Kau hai Baba Ayub ini insya-Allah amin. Rahsia Baba ialah ikhlas dan istiqamah insya-Allah. Nah. Salam Ustaz อย่ากระเราค้าขายแล้วมีคนมาซื้อของเราเงินนั้นเขาได้มาจากซื้อเบอร์จากการพนันจากการค้ายาเราจะทำอย่างไร Ada orang mari beli barang kita, dia saat ni duit haram. Dia mari duit, mari beli barang kita, adakah boleh kita saat ni tu jual apa terima duit saat ni? Nah, duit, harta duit saat ni je kena tengok kepada dua. Pertamanya harta yang boleh melalui boleh secara haram atau duit harta ini harta haram. Harta haram misalnya iaitu harta duit saat itu duit curi, rapah, rompok. Maka duit saat itu bila nak beli kita tak boleh terima. Ini wajib rad ila sahibiha. Wajib hatta khlid tuai tu. Maka kita sendiri pun nak beli kedai kita tak boleh. Yang keduanya iaitu duit yang dia dapat melalui kasbun haram. Dah boleh melalui usaha kerja haram. Jual dadah, jual gapo. Maka hal ini ulama menghukumkan boleh. Dah kita ambil kerana bukan boleh. Yang mai beli barang kita boleh kita ambil duit tu. Dah kerana apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa-dosa dia, lepas tu pula duit saat itu duit kas, duit tikan boleh saat itu haram. Duit tu nah orang panggil duit bukan haram zati dak. Dia dengan sebab. Nah, tak supaya duit curi tadi. Maka duit hak ni boleh yang mai beli barang kita ada apa? Walahana. Nah. Tu ada ulama fatwa balah tu. Berutang berah, bayar berah apa hukum? Berutang berah, bayar berah. Hukumnya kena sama banyak. Nah. Kalaulah berutang berah, bayar berah saat ni tu nah tak boleh tu, tak boleh. Nah. Yo orang panggil berutang berah, ya berah. Lepas tu pula berah lah semua ni ya kena sama banyak dah, ya kena sama banyak. Lepas tu ya dan biadin orang panggil. Kena selalu dah. Nah, kalau kita nak beli ya dah. Kita nak ambil dulu. Maknanya kita ambil dulu bergetar dah. Bergetar ni hutang berah, bayar berah. Apakah hukum? Nah, kalau kira sungguhnya ya takjil. Kalau mah tu nak semula tak boleh. Nah, mah tu nak semula tak boleh. Berah padi ni kena sama banyak. Kena sama banyak ke? Nah, ya tak kira kata berah molek tak kira ke sama banyak. Kena sama banyak. Dah nanti saya nak tengok sekali lagi lah bagaimana ni. Kadang-kadang begitulah. Dah, mohon maaf. InsyaAllah nanti kita tengok. Ngung สังคมจะดีต้องตามผู้นำ masyarakat nak molek kena turut pemimpin lah ya. Memang betul lah gitulah. Nah. การปฏิบัติตนในหลักศาสนาก็บอกเราในฐานะผู้ตามต้องปฏิบัติตนตามผู้นั้นแนะนำdah. Kita ni orang panggil kita orang bawah ni maknanya kita kena turut pemimpin. Dah. Dan semua saat ni pemimpin akan tanggungjawab. Dia akan tanggungjawab. Semua saat ni tu akan ditanya. Tuhan tertanya dia. Karat sikit lagi. Sebab tu kita ni pemimpin suruh saat ni tu, maka kita kena turut ialah. Tapi saya nak rojaknya bahawa sekira kalaulah benda-benda orang hak panah lah, orang hak panah saat ni tu boleh nak pergi. Contoh kalau pemimpin suruh berhenti sebagai jemaah, contohnya orang hak panah ahlul zikr boleh bertikai, boleh kita tanya, tanya sebab gapo, wak lasai gapo semua tu boleh tanya. Kerana kita cumak ke?
Cuma bawah ni lain pula lah. Lain pula. Dah orang-orang panah ni tu kena kita tanya lah lebih kurangnya. Nah. Nak turut semata-mata tak boleh jugalah. Orang panah ni maknanya kena kita tanya, kena bicara panggil. Dia pun kena panggil. Ahlul halli wal aqd atau orang ulama dan sebagainya. Baba denam kon kah ya, tak ada awak air li, tak ada air sini. Tak ada minum pa li. Duk kita kok semua dah. ผู้นำแต่ละท่านจะออกคำแถลงการเชื่อเขาต้องวิเคราะห์dah. Yalah memelah. Dah orang haji dik tu kena vikrah sikitlah. Kena mari tengok dah. คนไม่ละหมาดเป็นไง Orang tak semaya gapo ni? Tak semaya gapo. Kalau tak semaya Jumaat saat ni tu, kalau tak semaya Jumaat 3 kali contohnya, ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa Jumaat faqad taba Allah ala qalbih. Siapa tinggal Jumaat 3 kali tu teri di atas hati dia. Maka lepas tu kita lah ni tak semaya ni, tak semaya Jumaat saat ni tu kerana nak takut bahawa wabak, penyakit wabak. Maka pada ketika tu saat ni tu pemimpin saat itu tanggungjawab dah depan Tuhan. Maka kita turut itu sajalah. Adakah boleh bunuh binatang yang karu? Kita kacau binatang ni ada boleh bunuh, sepang ular boleh bunuh, jekai boleh bunuh, walau boleh semaya boleh bunuh jekai. Jekai boleh bunuh, ular boleh bunuh, boleh semaya boleh bunuh, katok. Dah, lepas tu pula tak atas mayanya. Lepas tu pula gapo lagi? Dah. Tikus contohnya boleh bunuh kerana menyakiti ke. Lipah contohnya, benda-benda menyakiti boleh. Ini nama BT Abu Baba Dr. Haji Abdullah memberi hujah yang baik, alhamdulillah insya-Allah. สลามข้าบาบทถ้าเราชอบฝันถึงท่านบาบอผู้ที่สอนศาสนามาหาเราบ่อยๆในฝันคือมาสอนมาเตือนมาคุยแบบนี้คือดีหรือไม่ดี kita mimpi jumpa ulama, jumpa orang salihin, maka itu mimpi molek. Panggil ru'ya salihah. Mula-mula ke Nabi ke nampak mimpi molek. Belum ada dibangkit Nabi jadi Nabi, ada ru'ya salihah panggil atau ru'ya sadiqah. Ruya sadiqah ni tu mimpi baik, mimpi molek ya. Ada setengah mimpi nampak hatu, mimpi orang mati, mimpi nampak mati bunuh, mimpi tak molek bang. Mimpi nampak orang pakai baju putih semaya, nampak orang berdoa, nampak orang salihin. Maka itu semua saat itu mimpi baik, ada kebaikan. Jumpa ulama mana ada kebaikan. Dan jumpa ulama ni ada kebaikan lah. Kita mimpi jumpa ulama ada kebaikan. Dah. Kadang-kadang kita dapat ilmu. Kita nak dapat ilmu insya-Allah. Dan kita nampak ulama ni maknanya kita takut Tuhan. Sebab Tuhan sebut innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya takut Tuhan ni ulama. Bila kita nampak ulama, makna kata kita ni ada takut Tuhan tu. Itulah saja. Lamat Isa kun diau an siang dang hรือ siang bau. Semaya malam ni kita baca derah walaupun sore kita. Semaya kita semaya isya sore kita klik mari semaya sudah belakang dah. Maka kita pun semaya sore kita pada ketika tu kita ni baca derah Fatihah dan surah rakaat pertama dengan rakaat kedua. Rakaat ketiga keempat tak ada baca derah lah. Itu saja. Assalamualaikum บาบอขอถามพอดีมีเรื่องเศร้าค่ะเราไม่ได้ตั้งใจค่ะนั่งบนกุรอานแล้วจะทำยังไงบาบอช่วยอธิบายค่ะ kita tak tahu tiba-tiba kita nyetok atas Quran. Allahu Akbar. Kita tersalah. Pertama kena ingat tersalah ni tak dosa. Sebab Nabi SAW sabda, rufi'a an ummati, tidak dikira salah umat aku an ummatil khata'u tersalah. Wan nisyan lupa, wa mastukrihu alaih, dan bagi hak kena bakap, hak kena baksa. Tak apa. Cuma agak kita ni wasa tak senang hati. Bila tak senang hati kita taubah ila Allah. Taubat Tuhan lah, ya Allah, tak dia hamba tersalah
pergi duduk di atas Quran, ya Allah kapungkanlah. Ya Allah, kenapa pula? Ya Allah, boleh we jadi terlupa siapa ke tersilap hidup. Nah, moga tak ada benda ni berlaku malaikat dikehendaki oleh Allah. Bila dikehendaki Allah maknanya Tuhan. We kita sana hidup di atas Allah. We kita kena insaf lah, kena khabar. Tuhan nak tunjuk apa pada kita. Kita kena sedar benda tu insya-Allah. Nah. Tu. Lepas tu kita kena taubat ila Allah. Taubatlah insya-Allah. Adakah haram perempuan menziarahi kubur? Orang tidak boleh ziarah kubur. Siti Aisyah radhiyallahu anha ada satu kali kelik daripada kubur Abdul Rahman bin Abu Bakar. Nah, seorang sahabat mari tanya dia, ya Ummul Mukminin, hai Ummul Mukminin, mari mana? Nih, dia kata jitu min qabri akhi Abdul Rahman. Aku mari daripada kubur Abdul Rahman. Qala alaysa naha Rasulullah. Seorang sahabat sana Abu ngapa? Seorang saya tak ingat nama. Dia tanya, adakah Nabi tak larang ke dulu? Qalat kana naha an ziyaratul qubur. Nah, lepas tu wa amara bihi, Nabi suruh ziarah kubur dah. Maknanya wa amara biha, dan Nabi suruh ziarah kubur. Maka pada ketika tu hadis ni menunjuk bahawa boleh orang tina ziarah kubur, tidak haram. Harus orang tina ziarah kubur. Cuma kita nak kena jaga takut ada takut ada orang jatuh dan apa situ lah. Nah, bila aman maka tak ada masalah. Adakah harus bagi orang sakit jamak dan kuasa semayang, iaitu sakit agak susah bergerak? Semayang jamak sahaja boleh, kuasa tak boleh. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salah. Nak sapi kena darabtum, kena sapi, nak kuasa kena sapi sahaja. Tak boleh. Kuasa tak boleh, jamak boleh. Dah jamak boleh 4 rakaat sama 4 rakaat. Adapun kuasa tak boleh. Syarat nak kuasa kena musafir sahaja. Dah. Itu saja, wallahu a'lam. น้ำกระท่อมถือว่าเป็นของมึนเมาคือเหล้าไหมครับบาบอ air ketong ni adakah dikirakan air mabuk? Sebenarnya daun ketung ni ialah daun boleh makan, ubat ke apa ya boleh. Tapi bila dia pergi campur dengan si kunrai atau campur dengan benda tu benda ni memabuk, maka pada ketika tu najis. Dan pada ketika tu juga jadi arak lah. Jadi arak lah. Bila jadi arak hukumnya berdosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, wahai orang beriman, Tuhan kata judi, tokong, berala dan menengok semua saat itu rijsun, benda cuma daripada amal syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hendaklah jauhkanlah. Nah, tapi tekah rebuh ya saja untuk ubat tak ada masalah.ฉีดยากันโควิดเมื่อคืนรู้สึกไงบ้างคะดร. Berasa tak ada, berasa apa, berasa ngatuk, tak ada demam perkara, alhamdulillah lah ngatuk. Jadi ngatuk itulah. Ngatuk pun tidur dah lah tadinya. Tu ada sikit-sikit orang panggil bahasa supaya dengan on clear sikit-sikit lah, panggil masih persen gitu ya lah. Tapi tak ada demam, tak ada sakit apa, tak ada rasa lengah ke apa, tak ada apa, alhamdulillah lah. InsyaAllah dah. Doaอะไรอยากให้แมลงสาบออกจากบ้านเรา. Nak nateแมลงสาบtu baik ni, ya kena cari ubat. Letak putih-putih semua saat ni tu letak ni. Maka hak tu jenis-jenis benda ni kita kena ittikhadul asbab apa panggil. Kena ambil ubat sebab sembuh dan sebagainya. Maka dia larilah. Doa ni kita minta doa supaya Tuhan hidayah, kita rajin sembahyang, murahkan rezeki gitu. Benda ni kita boleh cari ittikhadul asbab, ambil sebab. Assalamualaikum ค่ะ บอสอบถามหน่อยค่ะถ้ามุสลิมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อขายแต่ส่วนมากดอกดาวเรืองเขาเอาไปไหว้พระแบบนี้มุสลิมทำอาชีพนี้ได้ไหม? Dia benar-benar hak haram saat ni tu kalaulah boleh guna untuk yang lain, bukan untuk yang haram sahaja, maka pada ketika tu boleh jual. Kalaulah benda tu orang tak buat, melainkan itu saja.
yang haram, maka itu tak boleh jual. Dan kita tahu dah kata benda ni biasa kau buat untuk disembah berhala, maka tak boleh. Tapi biasa kau benda ni orang buat makan katik pohon ni kita, orang buat tu ni semua. Dan ada juga sebahagian yang buat benda tu, maka hak tu harus boleh kita jual benda tu. Saya tengok oleh fatwa ulama, iaitu ulama Saudi, lepas tu pula ulama apa ni, Darul Ifta Mesir, tengok gitulah dia kata. Darul Ifta Mesir saya tengok, dia kata gitulah. Tu jenah sidang fatwa Mesir tu, dia kata kalau benar saat ni tu boleh guna untuk dua pihak, supaya kita jual seluar ke bang, retina, seluar retina kan. Seluar tu boleh pakai lagi rumah, dia boleh pakai luar, maka dia hukum ke harus boleh. Walaupun seluar sekalipun. Tapi kalaulah benda tu tak boleh, orang dah pakai hal luar, tunjuk aurah, maka tak boleh pada ketika tu. Cuma orang warak tak buat kerja lah benda-benda lah ni. Siapa nak buka kedah, nak tengok hari apa-apa. Hari saat ni tu hari gapo-gapo pun tak apa. Jangan hari hak kita sibuk hantar anak sekolah. Jangan hari hak kita saat ni nak pergi situ sini lah. Hari apa-apa pun tak apa. Tapi ada hadis Nabi SAW, hadis dhaif, tapi amal benda-benda gini tak apa. Hadis ma min syai'in budi ayamal arbi'a illa waqad tamma. Tidak ada benda hak dimulakan pada hari Rabu melainkan sempurna. Kita mula hari Rabu, dah buka hari Rabu. Dan setengah tu guru pondok kita ni mula hari Ahad. Karena hari Ahad saat ni iaitu hari Tuhan mula buat dunia ni, alam saat ni. Maka mula hari Ahad itu saja tafaulan. Panggil tafaul. Benda tu tidak memberi kesan apa-apa. Tak ada kata benda tu kesan nak laku kedah ni, iaitu 2, 3, 4 perkara. Pertamanya kena strategi tepat, yang dua kena rajin infak, kena rajin sedekah. Yang tiga pula kita pula kena turut jual sunnah Nabi SAW, iaitu ambil utus sikit untuk nak wiluka. Saat ni customer tu banyak, pelanggan tu banyak, tapi untung tak banyak. Itulah caranya. Kalau kita ambil untung banyak, orang mari sekali ya. Itu cara untuk teknik. Dan yang paling besar sekalinya, banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Tuhan lah. InsyaAllah bukalah hari apa pun. Dan hari buka ni biasa kau orang panggil orang makan, orang panggil orang nak kena. Lepas tu pula kita nak murah kan, maka orang panggil orang makan dan sebagainya, nak kena kapung tu semua, maka bukalah kedai pada hari apa pun boleh insya-Allah. Tapi kalau nak buka hari Rabu, hari Ahad, itu adalah juga di tunjuk suruh royak, tapi benda tu tidak memberi kesan apa-apa. Kita nak ingat hak tak bolehnya buka hari ni apa kedai, itu tak boleh. Itu syirkum billah. Itu panggil syirik. Kerana sekutukan Allah. Seolah hari itu ialah ada boleh beri kesan. Mi pun hari itu boleh buat jadi gitu gini, maka itu bukan. Dalam Islam tak boleh gitu. Secara tafaulan, tafau saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran ที่อยู่ในกิตับต่างๆโดยไม่มีน้ำละหมาดได้ไหมว่าบ่ baca Quran tak ada air semaya, baca tak ada air semaya ni boleh baca sekira kita tidak dalam haid dan nifas dan kita tidak berjunub, tak ada masalah baca. Hak tak boleh tak ada wuduk ni ialah kita bawa Quran atau kita tepuh Quran. Maka pada ketika tu tak boleh kita jamuh, kita gapo tu tak boleh kalau kita tak ada wuduk. Kita bawa boleh sekira dalam kitab tu ada kitab lebih banyak pada Quran. Maka pada ketika tu boleh kita bawa dia. Tapi kita nak jamuh tempat Quran tu tak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh kita nak sentuh melainkan orang yang bersih, suci, ada wuduk. Oleh itu kena ada wuduk. Kena suci pada nifas, haid, junub. Boleh baca bila suci, tepuh tu masalahnya. Kena ingat situ. Kita nak baca ke apa boleh berlaku. Mulai baca Quran ni, faqra'u ma tayassara minal Quran. Assalamualaikum ผู้ชายถ้าไม่ละหมาดวันศุกร์แต่เขาจะละหมาดซุฮรีแทนหุกุมยังไงคะ Orang lelaki dia tak sembahyang Jumaat, kemudian dia nak sembahyang Zuhur boleh ke tak? Jawabnya hari Jumaat tak boleh kita nak sembahyang Zuhur.
kita nak tinggal jemaah tanpa ada uzur. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila diazan dipanggil sembahyang jemaah yaumul jumaah, idza nudiya lis-shalah yaumul jumaah fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kamu cepat-cepat pergi pada masjid pada ingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kena pergi, kena sembahyang Jumaat sahaja, hari Jumaat. Tak boleh kita nak sembahyang Zuhur. Malaikat ada uzur setelah diisytiharkan oleh pihak Satrana Sup kesihatan, kata wabak nak penyakit banyak di kampung kita, maka kita tak pergi. Itu tak ada nas yang mengatakan tak apa. Ada sebut hadis tak salah fi buyutikum, maka pada ketika tu tak pergi tak apa. Itulah sahaja. Itu pun kena tengok lagi dah. Bapa ya yom pom dam citam kap samun prai. Ya kita nak celuk rambut hitam ni tak boleh dah. Nak ui rambut sana itu hitam tak boleh. Rambut hitam ni pakai minyak-minyak. Siapa pakai minyak-minyak tak tumbuh ubat. Tak tumbuh ubat. Saya ingat mama saya mati umur 57. Tapi dia tak ada ubat sorak pun. Walaupun siapa menuju, kerana orang dulu terbuh minyak-minyak semua. Minyak tanah ni. Kerah dekau kadang-kadang roboh orang tua dulu. Minyak tanah orang lain ni tak bakar tu baik putih. Tak jadi hitam, pakai minyak-minyak. Dia roboh semua minyak rambut orang dulu kan, orang tua dulu. Saya dah ingat lagi kata ubat sorak tak ada. Pelik orang tua ni deh. Orang dulu ni. Yang umur 50 lebih. Kita ni umur berapa ni putih bila. Janggut-janggut putih bila. Pas kita nak celuk tak boleh, celuk hitam tak boleh, haram. Celuk hitam ni tak boleh, celuk kuning, celuk cak hina tak apa. Jadi merah sebab farang tu tak apa. Hitam so tak boleh deh. Kita ni rambut, tanah rambut apa haram juga, tak boleh juga. Islam tak boleh. Hubung rambut, tanah rambut ni haram belaka. Orang panggil apa? Wasilat. Wasilat ni maknanya hubung rambut, tak boleh. Haram ada hadis Nabi. Bapa ayat kursi ada prayog apa? Ayat kursi ni iaitu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara ayatul kursi dubura kulli salah. Siapa baca kursi lepas sembahyang fa huwa fi dhimmatillah, dia di dalam jagaan Tuhan. Dan ada sebutnya man qara ayatul kursi, siapa baca ayat kursi dubura kulli salah, selepas setiap kali sembahyang, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa yamut. Tak ada benda wak sekak dia masuk syurga melainkan mati. Mati boleh masuk syurga selalu. Sebab tu bacakanlah ayat kursi banyak lepas sembahyang. Iza arghab fi ta'allumil lughah walakin sa'bah wa kaifa bada'. Ni kita nak ngaji lughah Arab tapi wasa payah nak mulalah anak. Nak mulalah anak. Mula saat ni mula tempat rendah dulu, mula ngaji lah dah. Mula ngaji ni ada, kita nak ngaji bahasa ni ada kuliah bahasa. Bahasa ni sebenarnya bukan mudah, bukan payah kali. Bahasa ni kita ingat kita beranak mula-mula dulu, kita tak pandai bahasa apa. Kita dengan mak kita ya dak sebut khabar-khabar kita pandai. Sebab tu bahasa ni orang panggil masuk dia skill. Bahasa Inggeris panggil skill kemahiran. Bila masuk lebat kemahiran, dia perlu kepada improve, perlu kepada kita ta'wid atau kita membiasakan. Dengar sokmo, maka boleh. Sebab tu nak pergi dengar sokmo saat itu kena ada banyak kat, kena ada suasana. Contohnya kita pergi negeri Arab ke, orang ngaji fi'ah nak kena fi'ah mati, isi fi'ah arah rumah kita lama mana. Ngaji di Arab pahari tidak. Lepas tu nak dalai sepengah rumah tu ibarat semua saat itu hak tempat lain lah pulaknya. Hak tu pun pandai ibarat orang pondok. Dah duduk ngaji pondok tapi apa kata masuk oleh bab kecak Arab tak boleh pula. Dia jadi gitu. Rauเห็นเพื่อนละหมาดหันทิศทางผิดเขาละหมาดจะหมดกะอะแล้วแต่เราทักอย่าว่าละหมาดผิดทิศทางเขาก็หยุดเลยละหมาดใหม่เราทำถูกไหมว่าบ่อยากทราบว่าจริง Terima kasih Bapak. Kita saat itu
dia hadap kok lain, dia tak kena. Deh. Lepas tu kita royak dia berhenti. Hak sungguhnya kalau duk sebelah tu dah. Deh, duk sebelah lek ni dah kita duk paling sikit-sikit tu tak apa. Ada apa sebalik naik balik jatuh tak leh lah. Tapi kalau duk sebelah tu dalam semaya ni supaya kita takbir Allah Akbar. Wasa supaya tak kena. Kita paling henti sikit. Sekarang duk dalam wasa kok ni sikit. Wasa duk kena kok ni pula apa? Tak apa lah semaya. Deh, walaupun pak duk balik kata duk sekor kata kok ni sikit. Hak tu tak apa, tak atas semaya dah. Masalah kiblat tak atas semaya. Sebab tu kita disuruh ya kalau ya hadap sikit tu tak apa. Mereka ya hadap hulu hilir ni lain cerita lah tu. Tapi dah hadap jatuh dah tapi sengih tu sikit. Kita suruh sengih ni. Hak tu tak apa, tak atas semaya dah. Tu. Hak tu tak atas semaya, boleh dia saat ni tu pakai beralih. Tak ada kena duk tu gapo dak. Tak ada kena duk kata kena berhenti semaya kepada. Salam Abu Raufan waเราได้ไปละหมาดที่มัสยิดมะดีนะห์2 รอกะอะห์แล้วได้ไปที่มักกะห์จะลงไปไม่ได้เราอยากทราบว่าเพราะอะไรถึงไปไม่ได้ที่มักกะห์wassalam. Kita mimpi kata pergi Madinah ni molek ni, mimpi ru'ya sadiqah, ru'ya salihah, mimpi molek belaka ni. Bila kita mimpi pergi Mekah, mimpi Madinah, tapi pergi Madinah, pergi Mekah ni tak boleh turun semaya. Tak boleh turun semaya. Kita nampak dalam tu ada apa? Kemungkinan adalah orang panggil benda-benda yang menghalangkan sikit banyaklah dosa kita ke apa saja kita buat salah sikit-sikit tu adalah insya-Allah. Tapi dah kisah dah tu insya-Allah kita berdoalah, kita taubah ila Allah kalau ada benda-benda. Dan mimpi tu mimpi molek lah insya-Allah boleh pergi insya-Allah. Saya setiap kali kita nak pergi sana tak ada mimpi, nampak ya kadang-kadang. Tahun ini tu baik surat dah kata Saudi tak terima juga wallah alam sungguh tak sungguh. Nak kena tunggulah.ผู้หญิงแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วใส่ขนตาปลอมทำให้สวยมากบาปไหมbubuh tu lah bubuh ni lah bubuh lecu bubuh apa dah kau boleh. Jawabnya kalaulah untuk suami boleh. Untuk suami boleh. Tapi kalau untuk kok luar, maka tak boleh. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya nisa'an nabi, hei isteri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa." Kamu semua tak serupa dengan orang ramai-ramai, tidak ramai. Ini taqaitunna jika kamu takut Tuhan. Fala takhda'na bil qaul. Jangan kecek lembut orang saat itu ingin. Fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Maka tomok berasa ingin kepada kamu oleh orang yang ada dalam hatinya nyakit tak oleh. Wa qulna qawlan ma'rufa. So kata benda molek wala tabarrajna, dan jangan tabarruj. Baru ni tengna. Tabarrujal jahiliyah, pakai supaya orang jahiliyah dulu. Wa qarna fi buyutikunna, hendaklah duduk di rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan duduk make up tajab tabarruj. Wak supaya orang jahiliyah sana. Lepas tu tak ada boleh pakai kan? Benda ni benda khilaf nak ayat. Khilaf ulama kata setengahnya orang tino ni aurah semua tubuh dia. Dan dia boleh buka muka dengan tangan dalam semaya saja. Itu ada juga mazhab Syafi'i pun ada kata gitu. Dan ada juga ulama tafsir bahawa Tuhan sebut wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya tak boleh buka malaikat bagai hak zahir daripada dia. Zahir itu apa? Ada dalam mazhab Hanafi mengatakan bahawa muka dan siapa tangan, kelihatan tangan. Di atas pendapat ulama kata boleh buka muka, maka ada seorang ulama Mesir, Syekh iaitu Ahmad Amin, Amin Lujnah, fatwa Mesir itu dia kata di atas kau yang muka boleh, maka boleh kita bubuh bedak dan benda-benda yang jadi cuci bersih, tidak melampau lah, tidaklah buh celok buka tu tak ada, tapi sekadar kata bersih cuci itu saja, bubuh sekadar lah panggil. Dah bubuh man
tak ada lah merah sangat, maka itu tu dia kata boleh. Setara tu sahaja. Nah, dia kata boleh. Nah, ada pun hak supaya royak saat itu buh kiu lagi. Lepas tu pula buh kunta pelom lagi. Nah, tengok nampak ni wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Maka ni haram untuk orang luar. Untuk laki tak apa. Untuk laki, jangan apa itu laki. Nah, kerana apa yang nampak cacin kata kita nak tunjuk ke orang lain ke. Maka tak boleh kita nak tunjuk ke orang lain. Nak tunjuk pada orang lain. Nah, nak demo kita kah? Nak demo nak kita kah? Pasal apa? Nah, sedangkan kita ada lelaki dah. Situlah. Sebab tu, ya ayuhan nabi, Tuhan kata kulli azwajika, jika katakanlah kepada isteri kau wa banatika, anak-anak kau, wa nisa'il mu'minin, dan isteri-isteri yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka itu labuh ke pakaian. Nah, daripada jilbab mereka labuh sampai kaki. Nah, semua saat dipakai. Adzalika adna an yurafna fala yu'dzain. Maka itulah yang paling sesuai. Nah, tunjuk bahawa dia seorang molek. Fala yu'dzain, maka tidak menyakiti, tidak diganggu oleh orang lelaki sebab itu dah. Nah, maka Allah Ghafurur Rahim, dan Allah Taala Maha Pengampun. Itulah saja. Pอดีเพื่อนทำงานกรุงแต่ในพื้นที่ที่เขาอยู่ไม่มีมัสยิดkah apa? Jadi kerja di tempat yang tidak ada masjid, maka pada ketika itu dia semayalah. Aina ma kuntum, di mana-mana pun semaya rumah dia, kat semaya tempat boleh semaya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ju'ilat lil ardu tahura masjidah. Dijadikan aku saat itu bumi saat ini masjid dan suci. Maka kita semayalah mana-mana tempat kita boleh semaya. Bapa จะทำรังนกเป็นนาจิห์ไหมคะถ้าเราขายแล้วเงินนั้นฮาลาลไหม Sarang burung ni ulama menghukumkan boleh. Sarang burung itulah burung layar panggil dah. Maka boleh jual, boleh tu dia ada manfaat dia panggil. Dihukumkan boleh. Saya tengok dalam fatwa ulama. Nah. Perempuan di dalam haid, adakah haram membaca wirid seperti amanah Rasul? Orang tina dalam haid, dia tak boleh baca Quran, tak boleh zikir, tak apa baca Quran, semua tak boleh. Malaikat boleh baca Quran bagi 3 jenis perempuan yang haid. Pertamanya dia baca, dia niat zikir. Yang keduanya dia baca kerana dia nak tadarus, nak belajarkan Quran. Dia takut lupa. Yang tiga ni dia baca kerana dia nak mengaji, nak mengajar. Nah, maka itu ulama menghukumkan boleh. Khususnya mutaakhir Syafi'iyah. Tengoklah kita Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i bagi Dr. Muhammad Zuhaili, dan ada lagi kita Fiqhul Manhaji ada sebut, dan ada kitab-kitab lain lagi lah ulama-ulama sebut. Maka ulama mutaakhir, tapi kalau tanya ulama taning kita tak boleh belaka. Saya nak oyak dah. Hak saya ada oyak ni bukan semua tu boleh ulama taning kita. Banyak ulama taning kita lebih warak, dia warak sangat, maka dia menghukumkan tak boleh. Banyak tak boleh belaka. Sebab tu mohon maaflah saya kada saya royak saat itu, saya tengok atas benda ni orang perlu supaya jual online, jual apa, kita cari fatwa. Kalau kacau hukum tak boleh, bagaimana buat? Mari kita cari jalan ke dia supaya dia buat secara betul. Tam yang ngai sami mai lamat. Nak buat lah mana suami tak semaya. Nabi SAW sabda man ra'a minkum munkaran, siapa nampak benda mungkar, dia tak semaya benda mungkar, falyughayyir bi yadihi, maka ubah dengan tangan. Nah, fa illam yastati' tak kuasa fa bi lisanihi wa malak. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Wa lah hati berdoa. Dah. Nasihat boleh habis kita royak molek. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Royak molek insya-Allah. Lepas tu berdoa, ya tak semaya ikut dia. Dah jangan gaduh lagi. Jangan duk buat ngamuk apa. Ya tak semaya tu royak sehingga siapa dia semaya insya-Allah. Dah bila kita berdoa, maka insya-Allah dia akan terima, Tuhan akan terima, maka dia semaya hari itu. Lama sikit nak buat lah mana. Dah jangan duk cari buku nak bercerah. Kerana itu abghadul halal indallahi talaq.
Iaitu benda tu yang paling marah itu tolak. Sebab tu kita tak usah nak cari buku nak bercerah lah. Dengan sebab ia tak semaya saat ni, kita berdoa kepada Allah. Nama Allah nak bercerah boleh. Baru pula pun tak semaya juga. Supaya tu juga. Maka pada ketika tu, kita berdoa kepada Allah. Kecek dengan molek kepada dia. Kecek molek dah. Kecek dengan lembut. Kecek dengan molek insyaAllah. Lamat sit pengerua tua eng jiap. Ki cincuk ma lamat jak sah mai. Dah. Sudah semaya itu nampak. Kata kita jijak, maka pada ketika itu kena iadah semaya semula. Hak tak kena iadah semaya semula iaitu selepas daripada kita semaya, kita bangun pergi dah. Pergi jauh dah. Tengok hijak. Maka pada ketika itu tak kena semaya semula. Kerana dikira ihtimal. Boleh tanggung. Kerana boleh tanggung kata kena hijak selepas daripada kita bangun pergi dah. Lepas dah semaya. Maka masalah tu tak ada kena duduk semaya semula. Dah. Nam ke pa dai mah kita mani telanjang boleh tak boleh makruh saja. Dah. Tu makruh telanjang boleh telanjang. Tapi makruh. Tapi syarat lah dalam jambe lah beli air. Lanjir apa orang tak leh hukum aurah. Kerosan Al-Quran. Dek-dek tiban rauถึงเวลา zakat fitrah เด็กๆเหล่านั้นมาให้ zakat กับเรา อยากทราบว่าเราสามารถรับ zakat นั้นได้ไหมและเราเข้าในอัสนัฟแปะอัสนัฟไหมdah semata-mata baca ngajar Quran saat ni tak ada masuk oleh asnaf kerana orang panggil tak ada yang mengatakan bahawa baca Quran ngajar Quran saat ni duduk oleh asnaf dah lepas tu pula syarat ngajar saat ni tu nak boleh supaya ngaji juga tafarruq kena penuh masa untuk ngajar benda tu. Tak ada buat ke lain dah. Dan sekira kita saat ni tu pergi kerja ke lain maka tak boleh mengajar. Maka pada ketika tu boleh pakai zakat. Ulama sebut kata orang mengajar fi sabilillah. Maka itulah ada Imam Ahmad bin Hanbal kata al-ilmu la ya'duluhu syai'. Ilmu tak boleh nak banding dengan apa sekarang. Oleh itu ada ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa kita beri zakat kepada orang mengaji tu, jumhur ulama kata boleh. Orang mengaji agama dan orang ngajar agama yang tak bergaji. Yang tak ada gaji, tak ada apa maka boleh. Kerana supaya orang ngajar juga. Kalau dia tak boleh ngajar juga. Orang nak ngaji tak boleh juga. Dah. Ada pun ngajar Quran, maka tak boleh. Bila tak boleh, kena tengok. Kita lah asnaf ke tak. Kalau duduk le lapar, Tuhan sebut, innama sadaqatu lil fuqara. Sedekah untuk orang fuqara. Bila kita masuk le fuqara, maka boleh. Wal masakin, atau masuk miskin boleh. Wal amilina alaiha, atau kita tu masuk le golongan amal tak apa juga. Wal mu'allafati qulubuhum mu'allafah. Wa fir riqab, dan dalam fir riqab merdeka ke hamba. Wa fi sabil wa fir riqab wal gharimin. Lepas tu kita berkata wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah min sabil. Faridatun min Allah wallahu alimun hakim. Atau kita lekat hutan, atau kita saat itu fi sabilillah, atau kita bersabi-sabi, tak ada duduk lelapai tu, maka tak boleh lah. Itu saja, wallahu alam. Kita guna ubat lah, mau ubat jawab dia tak muka, boleh ke tak? Hak ni kena tengok lah. Kalau lah ubat tu cuci tak ada campur najis, maka pada ketika tu boleh. Dah tak ada masalah. คนขาดละหมาดในขณะเขาป่วยแต่เขาเสียชีวิตจ่ายฟิดยะห์แทนได้ไหม orang tak semaya dalam ketika dia sakit, maka dia saat itu dia tak semaya, kita bayar fidyah boleh tak? Fidyah semaya ni benda khilaf ulama, tapi setengah kata tak ada fidyah semaya, ada fidyah puasa dan ada upah haji boleh, umrah boleh, maka fidyah semaya tak ada. Bila putus ke putus lah. Dan insya'a azab, insya'a ghafar. Kalau Tuhan nak, Tuhan apung dia, Tuhan nak, Tuhan azab, gitu lah. Cuma kita sebagai anak, maka kita berdoa lah kepada Allah supaya Tuhan apung ke dosa saya. InsyaAllah. Muslim เอาเงินกู้ธนาคารได้ไหมถ้าได้จะเอาในลักษณะไหนเพื่อจะให้ปลอดจากดอกเบี้ย Berterwik ni boleh, tapi syaratlah jangan ada riba, itu saja. Boleh kita berterwik tapi jangan ada riba. Sekarang tu ya. Kalau ada riba maka tak boleh.
Patut sewa ada reba, tak sewa ada reba han itu pergi cari tenaga Islam. Maka insya-Allah boleh. Ya ada witika dia lah. Kalau bank lain han itu tak ada banyak reba belaka. Ada saing duk kerja di cawak lain, di negeri lain, ti mai mi masjid, lek mai dai pai lamat wasuk. Bila tak ada masjid, kita duk jauh, maka pada ketika tak wajib lah. Tak ada sebab syarat nak wajib semaya kan itu. Kita bermukim di dekat kampung yang ada semaya Jumaat. Maka bila tak ada sana enggak, dah. Bila tak ada tu kita kena pergi jauh ke apa semua, maka pada ketika tu semaya Zuhur jelah. Kita kena mustautin ke panggil dah. Atau mukim. Salam Ustaz, macam mana kalau kita suka dan rajin baca Quran, bila habis ulang balik lagi, tapi tak tadabbur atau tengok makna yang dibaca, apa hukum Ustaz, boleh ke macam tu? Kita baca habis balik tak erti pun. Nah, hak ning tu baca walaupun tak erti boleh pahala. Sebab Quran ni apa Quran? Kalamullah, kata-kata Tuhan. Al-mu'jiz, hak jadi mukjizat. Al-munazzal, hak diturunkan ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-manqul bit tawatur, hak dinakal secara mutawatir. Al-maktub bil masahif, hak dituliskan di mushaf. Lepas tu pula al-muta'abbad bi tilawati, hak boleh buat amal ibadat dengan bacanya. Tidak syarat kena reti pun. Tak reti pun tak apa, boleh kita baca. Nabi SAW sabda, mahirul Quran, al-mahir bil Quran. Orang baca Quran mahir, ma'al bararah al-kiram. Boleh duduk bersama dengan malaikat yang mulia. Wa man yaqra'ul Quran, dan siapa baca Quran, wa yatata'u fihi, dia gagap. Wa alaihi syaq, dan susah payah baca Quran, falahu ajran, boleh dua pahala. Dan Nabi SAW sebut man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu haraf pada Quran, kana lahu bihi hasanah, boleh satu kebaikan. Nah, wal hasanatu bi asyri amsalha, satu hasanah saat itu ialah boleh 10. Wala aqulu, Nabi kata aku tak ada kata alif lam mim harfun. Nah, alif lam mim harfun, walakin aqulu, tapi aku kata alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Maknanya baca alif lam mim boleh 30. Nabi tak ada ayat atau baca kena faham kenapa dah baca ya. Dan Tuhan sebut Quran seperti itu juga. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacakanlah apa hak mupana pada Quran. Oleh itu baca Quran ni pahala besar. Khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allamal Quran. Ialah orang baca Quran wa 'allamah, dan orang mengajar. Imam An-Nawawi ada sebut al-madhhabul mukhtar. Bahasa mazhab mukhtar as-sahih, yang sahih. Alladhi yu'tamad minal ulama'. Hak yang diiktimad di antara ulama, anna fadlal Quran ala ghairi minal azkar. Bahasa lebih Quran di atas yang lain pada zikir-zikir, ka fadlillah ala khalqih, seperti lebih Tuhan di atas makhluk. Maka bacakanlah Quran insya-Allah. Tak usah dak bimbang apa, baca banyak. Allah, baca banyak, baca. Nah, saya ni bila orang baca suka baca Quran, saya suka sangat, gembira sangat. Nah, saya berdoa sama, ya Allah, mintalah jadikanlah aku dapat baca Quran sehingga sampai akhir hayat. Minta sama doa ni, ya Allah, mintalah aku boleh cakap siapa akhir hayat. Kita baca pagi, malam, kita baca pagi balik. Alhamdulillah, kita ada orang panggil apa ni? Kita khotai kita baca. Itulah caranya nah. Dan Tuhan murahkan rezeki, dan Tuhan mudah segala urusan kita, dan Tuhan jaga kita, anak kita semua insya-Allah.ถ้าเราจะบริจาคให้ใครสักคนแต่ลูกของเธอไม่ละหมาดได้ไหม Kita nak sedekah seorang, anak dia tak semaya, tak apa, kita sedekah ke orang ni. Nabi SAW sabda, ayyul a'mal afdal. Orang tanya Nabi kata apa? An tudkhila fi qalbi akhihi fi qalbi akhil mu'min surura, dia gembira, sedekah dia gembira suka. Atau taqdi anhu daina, atau tut'imahu khubza. Nah, maka lebih baik sedekah. Tu. Jadi kita sedekah. Tuhan sebut ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum.
Kita builah bagi tu hawi rezeki pada usaha kita, sedekah. Hafiz ท่องจำเข้าใจความหมายกุรอานเพื่อนำมาใช้กับการเรียนแบบตะจวีดการอ่านกุรอานให้ถูกต้องถามว่าเราควรเริ่มจากฮาฟิซท่องจำเข้าใจความหมายเพื่อมาใช้ก่อนหรือว่าเรียนกุรอานเพื่ออ่านให้ถูกอันไหนดีกว่า nak baca Quran saja dulu kan, nak ngajar nak pandai baca Quran wi boleh baca molek dulu. Dah. Sebab tu hasbu rattilil Quran tartila. Suruh baca Quran sebab jadi ibadat. Yang kedua pula warattilil Quran tartila. Kita baca Quran. Lepas tu pula kita nak orang panggil hak makna sana tu boleh dengar ke? Boleh dengar tu dengar ni banyak. Dah oleh itu baca Quran molek. Baca Quran reti molek boleh. Kita baca molek insya-Allah. Raya min ikiwan 40 hari lagi lah. Kata yang mungtong au nalamat kon mai. Tayamum saat ni kena ambil semaya ke tak? Kena tengok kalau lah tayamum kerana tak ada air, tak ada gapo nak ambil air lah hana. Tayamum kerana sakit nak ambil air lah hana. Wa hasbu ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila nak sembahyang faghsilu wujuhakum. Kena basuh muka dulu tu ambil sembahyang. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan. Wamsahu bi ru'usikum, basuh kepala. Wa arjulakum, basuh kaki. Sapuh kepala, basuh kaki. Ilal ka'bain, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau mu junub maka nak kena maning. Wa in kuntum marda aw ala safarin, atau kamu saat itu sakit atau duduk safar. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'akum min aw lamastumun nisa, atas tuh ketina aw ja'akum min ghaid, atau buai absar kecil sajalah ikutlah. Aw lamastumun nisa, atas tuh ketina setuh ketina tepuh ketina falam tajidu ma'an, maka tak ada air. Fatayammamu sa'idan tayyiba, maka kena tayammum daripada sa'id, debu tanah naik atas bumi saat itu. Famsahu biwujuhikum, basuh sapuh muka. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi sapuh muka, basuh tangan, itu tayamum. Tapi kalau kita saat itu nak maning tak boleh. Karena ada tempat hak kita luka misal, maka kita kena maning tempat boleh. Maka tayamum lepas dah tu. Ya gitu. Itu caranya insya-Allah. Kalau tak erti ke mana mungkin cepat tanya lagi lah. Saya muak cap waikan dai mai. Pakai topi sudu boleh ke tak? Topi sudu ni orang panggil benda ni rumah kita ni ulama dulu menghukumkan haram sebab pada ketika tu ukri pramuk nama sana itu mengharamkan pakai piyah. Tu asal dia nya. Lepas tu bila haram pakai piyah puak ni haram pakai topi sudu sebab dia suruh pakai topi sudu gitu. Ulama kita bijak dulu kan. Maka Allah ni boleh pakai tak? Topi sudu nak witedah. Kalau nak witedah sana ni benda ni orang Arab pakai biasa ya. Tapi moh kita ni bila pakai ni nampak sepong Syiah. Bila nampak Syiah saat itu ada hadis Nabi tu, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa serupa dengan satu kaum maka dia daripada kaum tu. Baik tak usah hakal lah. Tapi kena pakai panah benar tu tak apa nak ya. Supaya jadi sedadu pun boleh. Itulah asal dia gitu hukumnya. Bagaimana dengan sekarang banyak wanita pakai skincare untuk mau putih wajah atau badan dan makan ubat atau minuman yang memutihkan kulit. Semua saat ini tu putih untuk suami tak apa, tapi putih untuk orang lain, untuk jangok tu baik orang lain, semua fitnah tu. Semua fitnah. Tu semua tu fitnah, nak jangok nak orang tengok. Tak apa nanti saya nak tengok semula. Tapi nak ayat kata benda tu tak molek lah. Okey wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah ke. Wa aqimna solah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah. Jadi tak boleh.
dah duk pakar gapo napok lajak melampau hak ni tutup tengna ni panggil buat make up siapa pakai tebal semua tutup orang tu. Betul tu tak boleh. Betul suami nak salah ke apa? Barakan Covid dah mai. Perakan Covid saat ni tu kalau perakan saat ni kalau perakan hok kita perakan dengan berisak saat ni ya orang panggil akak di atas benda hak jahil kita tak tahu, lepas tu pula kita gamuk saja itu tak ada gharar, ada tipu. Dah, maka tak boleh hak tu. Dah. Maka tak boleh hak tu. Kalau ada perakan hak KJR apa? KJR tolong buat perakan tak apa, kalau KJR saat ni dia orang panggil ya ada mimbar bil muasat orang panggil. Maknanya KJR saat ni tu dia kena tolong rakyat ke. Situ tak ada peluang ada ulama kata boleh. Situ saja. Ada orang kata mengajar ke jemaah itu Nabi lari. Ini adakah betul apa terima kasih? Ngajar saat ni tu tak ada hak Nabi lari bila-bila kena ngaji seumur ke kita ni. Tu. Kena ngaji seumur tak kira hari gapo hari apa pun kena ngaji seumur ke. Dan selesai ngaji seumur mana pula kata jemaah pula tak boleh je. Bab surah an semaya duha. Duha ni baca wasyams dengan wadduha, wadduha. Wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha, patu wadduha wal laili idza saja. Dua surah itulah insya-Allah. Atau wadduha dengan qul huwallah tak apa, qul ya dengan qul huwallah tak apa. Mikunบอกว่าใช้อาซิมัตไม่ได้เชื่อแค่ikhtiar jak syirik mai kerap. Pakai zimak ni orang panggil ada ulama kata boleh tapi saya tak setuju. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Siapa gantung zimak ke maka syirik. Orang ngaji tahu akhir benda ni. Tak ada. Lepas tu pula orang panggil ya kita ni kita nak apa kita berdoa Tuhan ya. Duk pakar tu pakar ni ya bang tak molek. Sebenarnya kita tu hendak kita doa dia semua kan. Bukan maqasid tapi ada ulama hak kata boleh tapi kita tak alih gilah benda-benda gini ni. Azimat ni tak usah lah, tak usah terlebat dengan dia lah. Kita hidup dalam keadaan kita saat ni tu turut perintah Allah maka Tuhan jaga kita. Insya-Allah tak kena zimat pun. Tuhan jaga. Baca ayat kursi lepas semaya Tuhan jaga. Ada sebut oleh hadis kan. Semaya jemaah di masjid subuh, semaya jemaah di masjid Tuhan jaga juga. ผู้หญิงทำผมให้ตรงที่ร้านเสริมสวยได้ไหมมาบอกอันไหนmemperbetul ke rambut buat jadi rambut lembut saat ini tu dah jangan betul rambut ni saya tak ingat nanti saya nak tengok sekali lagi dah insya-Allah itulah saja dan nanti pagi esok saya nak jawab insya-Allah itulah saja terima kasih semua yang sungdau apa semua dah yang apa ni derma khairat semua ni tu saya terima kasihlah kalau ada doa apa semua terima kasihlah itulah saja untuk kita buat dalam bidang dakwah lagi lah insya-Allah kita perlu pada kerja kuat untuk berdakwah fi sabilillah itulah saja insya-Allah berdoalah semoga kita bakat bangun sembahyang subuh belaka dan pagi esok saya akan mengajar tafsir sebelah pagi dan ada pula ada buat soalan lebih kurang lah tak habis-habis soalan insya-Allah kita nak mengajar saja takut puas. Lepas tu kita pun buat betul ni tak puas. Masalah tu masalah ni orang boleh dengar masalah laklai kan. Jadi taklah dengar saja. Lepas tu pula boleh tanya boleh ke apa. Terima kasih semua yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.